Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Minggu ini kita akan sambung lagi tajuk sifat bahan dalam subtopik konduktor dan penebat haba. Nombor 2, kekenyalan. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, murid akan dapat nombor 1, memberihalkan sifat bahan dengan menjalankan aktiviti. Nombor 2, menjelaskan pemerhatian tentang sifat bahan melalui lakaran TMK, penulisan atau lisan secara kreatif. Jeff menjemput Eddie ke rumahnya untuk makan malam. Meja makan dialas dengan alas meja plastik. Jennifer meletakkan alas meja di atas meja makan. Dia kemudian meletakkan mangkuk mi sup panas di atas alas. "Mengapa kamu meletakkan alas meja di atas meja?" tanya Eddie. Jennifer menjelaskan bahawa alas meja adalah penebat haba. Ia tidak membenarkan haba mengalir melaluinya dengan mudah. Ini menghalang haba daripada mangkuk mi sup yang panas daripada sampai ke alas meja plastik. Jeff meletakkan sudu logam ke dalam mangkuk mi sup yang panas. Eddie lebih suka untuk menggunakan penyepit. Jeff kemudian pergi ke dapur untuk mendapatkan penyepit. Dia kembali untuk makan mi supnya. Dia mengambil sudu logam untuk mencedok sedikit sup. "Oh, sudu logam terasa panas," katanya. Jennifer menjelaskan bahawa sudu logam adalah konduktor haba yang baik. Ia membolehkan haba untuk mengalir melaluinya dengan mudah dari hujung panas yang dicelup dalam sup panas ke pemegang sudu. Ini menyebabkan pemegang sudu terasa panas apabila disentuh. "Cuba gunakan sudu seramik pula, Jeff," kata Jennifer. "Seramik adalah penebat haba. Ia tidak memindahkan haba dengan mudah. Pemegang tidak akan terasa panas walaupun sudu dicelup ke dalam sup yang panas." Jeff menghabiskan mi supnya menggunakan sudu seramik. Sifat bahan yang pertama untuk hari ini, konduktor dan penebat haba. Sebagaimana yang telah kita tahu, setiap bahan mempunyai sifat yang berbeza. Setiap bahan mempunyai kemampuan untuk mengalirkan haba yang berbeza-beza. Bahan yang membenarkan haba mengalir melaluinya dengan mudah dan cepat dipanggil konduktor haba. Saya ulang. Bahan yang membenarkan haba mengalir melaluinya dengan mudah dan cepat dipanggil konduktor haba. Bahan yang tidak membenarkan haba mengalir melaluinya dengan mudah dipanggil penebat haba. Kita boleh menggunakan konduktor haba dan penebat haba untuk tujuan yang berlainan. Konduktor haba sebagai contoh cawan yang dibuat daripada keluli. Bagi penebat haba, contoh cawan plastik. Semua logam adalah konduktor haba. Ingat, semua logam adalah konduktor haba. Konduktor haba mengalirkan haba dengan cepat dan mudah. Kebanyakan peralatan memasak dan peralatan pemanas elektrik diperbuat daripada logam seperti besi, keluli dan kuprum kerana ia adalah konduktor haba yang baik. Sebagai contoh pada gambar ini, peralatan masak diperbuat daripada logam keluli dan kuprum. Bagi penebat haba, iaitu bahan yang tidak mengalirkan haba dengan baik, adalah seperti kayu, kaca, plastik, kulit dan kain. Pemegang kebanyakan peralatan memasak dan peralatan pemanas elektrik diperbuat daripada penebat haba seperti kayu atau plastik. Sebagai contoh di dalam gambar ini, kuali ini pemegangnya diperbuat daripada plastik. Ia dibuat sebegitu supaya kita ataupun siapa saja yang memegangnya tidak akan merasai haba yang panas daripada kuali tersebut. Dan pengguna boleh memegang perkakas dan peralatan tanpa tercedera.
Sarah telah meletakkan beberapa tin kosong pada 2 alas kayu. Dia meminta Jeff dan Eddie menggunakan lastik untuk menjatuhkan tin dengan satu cubaan. Orang yang berjaya menjatuhkan tin dalam satu cubaan akan menerima hadiah. Jeff menggunakan gelang getah untuk lastiknya. Eddie, bagaimanapun, menggunakan jalur kulit untuk lastiknya. Mereka berdua membidik dan melepaskan batu dari lastik mereka. Jeff berjaya menjatuhkan tin timah dalam satu cubaan. Eddie tidak berjaya dalam cubaannya. Gelang getah yang digunakan oleh Jeff adalah kenyal. Ia mampu meregang dan kembali ke bentuk asal apabila dilepaskan. Jalur kulit yang digunakan oleh Eddie adalah tidak kenyal. Ia tidak boleh diregangkan. Objek yang diperbuat daripada getah adalah kenyal. Ia boleh ditarik dan diregangkan. Objek kembali ke bentuk asalnya apabila dilepaskan. Contoh objek getah yang kenyal adalah tali getah, getah rambut dan gelang getah. Spring juga adalah kenyal. Ia boleh ditarik dan diregangkan. Spring akan kembali ke bentuk asalnya apabila dilepaskan. Contoh objek yang menggunakan spring adalah buaian bayi, tilam spring, pen mata bola dan trampolin. Kaca, kulit, kayu, plastik dan logam adalah bahan-bahan tidak kenyal. Ia tidak boleh diregangkan. Ia digunakan untuk membuat objek yang tidak meregang apabila ditarik. Contohnya termasuk pasu kaca, tali pinggang kulit, kayu dan bola hoki dan wayar kuprum. Baiklah, bagi tajuk yang kedua iaitu kekenyalan, ciri-ciri bahan kekenyalan. Setiap bahan mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Ia berbeza dari segi kekenyalannya. Kekenyalan adalah keupayaan sesuatu bahan untuk kembali kepada bentuk asalnya selepas ditarik, dipicit atau diregangkan. Saya ulang. Kekenyalan adalah keupayaan sesuatu bahan untuk kembali ke bentuk asalnya selepas ditarik, dipicit atau diregangkan. Sesetengah bahan adalah kenyal, sesetengah bahan tidak kenyal. Kita boleh menggunakan bahan yang berbeza untuk tujuan yang berbeza. Bagi gambar di sebelah sini, gelang getah adalah contoh bahan yang kenyal dan beg plastik adalah contoh bahan yang tidak kenyal. Contoh bahan kenyal adalah getah dan spring. Spring digunakan untuk membuat neraca atau penimbang bagi mengukur berat. Getah pula digunakan untuk membuat gelang getah dan belon. Getah digunakan untuk membuat gelang getah dan belon getah. Manakala spring digunakan untuk membuat neraca bagi mengukur berat seperti spring logam ini dan neraca spring. Baiklah, bagi bahan yang tidak kenyal pula, contoh adalah seperti kaca, kulit, kayu, plastik dan logam. Ini adalah contoh bahan yang tidak kenyal ya. Kaca, kulit, kayu, plastik dan logam. Bahan yang tidak kenyal ni apabila kita tekan atau kita regangkan atau kita tarik, ia tidak akan kembali kepada bentuk asal. Sebagai contoh, kalau kaca ni kalau kita tarik atau kita regangkan, dia akan pecah. Bagi kulit pula, kalau kita regangkan, kemungkinan ia akan terkoyak. Bagi kayu, kalau kita tarik atau kita tekan, dia boleh rosak atau pecah. Sama juga seperti plastik. Seperti logam juga begitu. Baiklah murid-murid, kita telah pun tiba kepada rumusan bagi pelajaran hari ini. Konduktor haba adalah bahan yang dapat mengalirkan haba dengan cepat dan mudah. Ingat, semua logam adalah konduktor haba.
Besi, keluli dan kuprum adalah konduktor haba. Peralatan memasak adalah bahan yang diperbuat daripada konduktor haba yang baik. Bagi penebat haba pula, ingat, ia adalah bahan yang tidak mengalirkan haba dengan baik. Kayu, kaca, plastik, kulit dan kain adalah penebat haba. Pemegang kebanyakan peralatan memasak adalah penebat haba. Pengguna boleh memegang pemegang peralatan memasak dan peralatan elektrik tanpa tercedera. Ini adalah salah satu daripada kebaikan penebat haba. Bagi tajuk yang kedua pada hari ini, rumusan yang dapat kita buat, kekenyalan, definisi. Maksud kekenyalan adalah kebolehan bahan untuk kembali kepada bentuk asal selepas ditarik, dipicit atau diregangkan. Contoh bahan kenyal atau dalam bahasa yang mudah, contoh bahan yang mempunyai kekenyalan ialah gelang getah, belon getah dan neraca spring. Bagi contoh bahan yang tidak kenyal, maksudnya dia tidak ada kebolehan untuk kembali kepada bentuk asal selepas ditarik, dipicit atau diregangkan adalah seperti kaca, kulit dan kayu. Baiklah, diharap murid-murid dapat memahami dua sifat bahan pada hari ini, iaitu konduktor atau penebat haba dan kekenyalan. Semoga berjumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.